Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu dengan cikgu. Hari ini kita akan masuk bab 8, iaitu dalam topik geografi kawasan, iaitu melibatkan dunia. Okey, jadi geografi kawasan ni dia nak ceritakan kita tentang tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar yang berada di dunia lah. Okey, dengan sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Jadi hari ini kita akan lihat kepada bab 8, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okey, baik. So sebelum ni kita banyak buat kajian di Malaysia. So hari ni kita akan tengoklah. Okey, kita akan mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi yang kamu tengok ni cikgu zoom. Dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, iaitu contohnya di Malaysia lah, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. So seterusnya kita akan menjelaskan melalui contoh-contoh ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar lah. Okay, yang ketiga tu kita akan merumuskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. So dua benda ni adalah saling kait lah. Okey. Jadi ada sedikit info. Kalau kita tengok dalam buku teks ni, dia cerita dalam info Hari Hidupan Liar Sedunia atau dikenali sebagai World Wildlife Day disambut pada 3 Mac, setiap tahun, iaitu untuk meraih dan memupuk kesedaran tentang hidupan liar di dunia. Okey, baik, kita masuk dulu. Kita masuk terus kepada 8.1. Okey, sebelum kita kenal sesuatu yang hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan, mari kita tengok dulu di kawasan gurun panas. Okey, kawasan gurun panas ni meliputi gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Munjaf, gurun Sahara, gurun Atacama dan gurun besar Australia. Okey, kawasan-kawasan ni kalau kamu tengok di sini dalam peta ada di warna hijau tu. Gurun Mojave. Okey. Baik, kawasan-kawasan ni selalunya berada di Afrika dan juga ni Arab. Okey. Baik, jadi kamu boleh tengoklah, tapi selalunya kawasan Arab ni pun termasuk dalam benua Afrika. Okey. Baik, jadi kamu boleh tengoklah kawasan-kawasan ni banyak adalah kawasan gurun panas. Termasuklah di Australia. Okey. Baik, jadi ciri tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan ini adalah dia terdiri, gurun ini daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan dengan cuaca yang panas. Okey, contohnya seperti pokok jenis xerophyte. Pokok jenis xerophyte ni apa benda ni? Sekejap kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan xerophyte. Okey. So kita tengok maksud xerophyte, dalam ni dalam buku teks dah sedia dah. Okey, xerophyte bermaksud tumbuhan yang dapat hidup atau tumbuh di persekitaran yang kering. Maksudnya dia dapat survive lah. Kalau kita tengok selalunya kita nampak kaktus lah. Ni kaktus. Sebab apa kaktus? Sebab dia dapat menyimpan air yang banyak. Okey, dia lebih kurang unta lah kalau hidupan liar. Okey, baik, jadi kita tengok di sini. Yang kedua adalah pokok-pokok di kawasan ini juga tumbuh secara jarang. Okey, dia tak banyak sebab gurun panas kan. Jadi dia takkan ada banyak tumbuh-tumbuhan lah. Okey, jadi dia tumbuh secara jarang. Contoh tumbuh-tumbuhan dia seperti cikgu kata tadi, kaktus, prickly pear, semak samun berduri, rumput esparto dan juga pokok akasia bantut. Jadi kalau kamu tengok cerita-cerita Amerika ke, dia banyak cerita cowboy ke, kamu akan nampak jenis-jenis tumbuhan dia. Dia tak banyak pun tumbuh-tumbuhan, tak macam di kawasan Malaysia. Okey, tumbuh-tumbuhan ini mempunyai akar panjang supaya apa? Supaya dapat menyerap air yang banyak, boleh simpan air yang banyak. Okey, jenis daun yang ada pada pokok di gurun ni adalah daun yang berkilat, liat dan berbulu. Okey, contoh-contoh kamu boleh tengok ni rumput esparto. Dan binatang yang hidupan liar yang ada di sana adalah kalajengking. Okey, baik, ni adalah peta lah, kamu boleh nampak di situ. Dia peta gurun Atacama. Okey, baik, jadi seterusnya di sini adalah gurun Iran, gurun Sahara. Ini adalah kawasan Arab, benua Arab. Okey, baik. Jadi kita tengok di sini dia tak ada banyak. Ciri dia senang. Yang pertama, tahan pada cuaca. Ciri tumbuh-tumbuhan dia tahan pada cuaca, mampu hidup pada cuaca yang panas, dapat menyimpan air, berakar panjang dan pokok jenis xerophyte. Okey. Kamu hafal yang tu je. Dia senang saja. Okey, manakala ciri hidupan liar pula, kebanyakan hidupan liar ini adalah kawasan jenis nocturnal. Apa nocturnal? Hidupan yang aktif pada waktu malam. Ialah kalau kita sebagai manusia, adakah kita nak keluar untuk mencari makan pada waktu siang dengan kawasan yang panas? Jadi kita tak pergi waktu siang, dia akan keluar pada waktu malam. Jadi selalunya orang yang mengembara pada zaman dahulu, kalau di kawasan ni, dia takkan keluar pada waktu siang kecuali memaksa. Dia akan keluar selalunya, dia akan bergerak pada waktu malam. Contoh Nabi berhijrah pun pada waktu malam. Okey, baik. Hidupan liar di gurun panas menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh hidupan liar yang ada di kawasan ini adalah unta, kalajengking, tikus jubur, cicak hutan, biawak pasir, ataupun kita panggil dhab. Orang Arab buat nasi dhab. Siap makan lagi. Okey, musang, fenek, adet, antelope dan rusa gazelle. Okey. Okey, so kawasan gurun ni kita dah habis. Gurun ni paling senang lah antara hutan dan hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan yang paling senang lah untuk kita faham. Okey, kalau hutan monsun tropika pula, contohnya lebih dekat dengan kita lah. Tapi kawasan yang besar seperti India, Sri Lanka, Bangladesh,
Filipina, Myanmar dan juga Thailand. Laos pun sekali. Dia mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata. Maksudnya samalah. Okey. Okey, kamu tengok di situ contoh kawasan hutan lah. India di Bangalore, Myanmar di Mandalay dan Yangon, Thailand di Nakhon Ratchasima dan Kanchanaburi, Sri Lanka ada di Sri Lanka sebenarnya. Buku teks typo, Sri Lanka contohnya Taman Negara Yala lah. Okey. Baik, ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan berkayu keras seperti pokok jati, benaga, cendana, jelutong, buluh dan rotan. Pokok yang kayu dah besar-besar, keras untuk dijadikan sebagai perabot dan selalunya. Pokok-pokok dalam hutan ini tumbuh antara 20 hingga 30 meter. Tinggilah. Okey, sebab apa? Sebab dia menerima cahaya matahari dan ada simpanan air untuk dia membesar. Okey, mempunyai daun pokok yang banyak dan lebar bagi mendapatkan cahaya matahari. Macam cikgu kata tadi, dia besar untuk senang dia dapat cahaya matahari. Hujung daun berbentuk tirus. Hutan ini jarang kelihatan berlapis-lapis tapi tidak begitu nyata. Selalunya kalau kita pergi siang untuk bergambar dalam hutan, ada tempat-tempat pelancongan. Inilah antara satu kita nak pergi ke Terengganu, kita nak bergambar kan, kamu nampak ada pokok-pokok yang pokok jati yang jarak tu kan, untuk contohlah kita ingat pokok apa di Terengganu. Okey, pokok buluh, pokok monyet, pokok monyet, astagfirullah. Monyet adalah binatang yang paling banyaklah di hutan-hujan monsun tropika. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok di sini dalam peta dia menunjukkan di kawasan Asia lah. Hutan monsun tropika ni di kawasan Asia termasuklah kita. Okey. Tak termasuk kita, termasuk Indonesia. Okey, minta maaf. Kamu tengok tu Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Okey, ini kawasan-kawasan lah. Okey. Baik, kamu tengok pokok Rafflesia, buaya. Okey, ciri hidupan liar pula. Kebanyakan hidupan ini terdiri daripada kulit yang berbulu nipis, kulit berkerut dan bersaiz besar. Okey, haiwan seperti rusa dan gajah terdapat di lapisan lantai hutan. Di lapisan atas hutan pula terdapat monyet dan pelbagai jenis burung. Okey, baik. Terdapat juga haiwan jenis karnivor seperti harimau bengal, ular dan buaya. Okey, baik. Manakala seterusnya hutan daun luruh sederhana. Okey, kawasan hutan daun luruh sederhana ni terdapat di kawasan Amerika. Okey. Amerika Utara maupun Selatan. Okey, kita tengok di sini Kanada, Amerika Syarikat dan juga Mexico adalah tiga negara yang mempunyai daun luruh sederhana. Okey, kalau di Australia tu kamu boleh tengoklah, di Tasmania, kalau Eropah Barat di Scotland, Ireland, Jerman. Okey. Baik, jadi kita ciri-ciri tumbuh-tumbuhan pula, dia mempunyai daun yang nipis dan lembut, batang pokok mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Maksudnya dia nak kurangkan kehilangan air dan juga terlalu banyak air. Okey. Kalau kita tengok di sini transpirasi maksudnya kehilangan air lah melalui liang-liang seni pada permukaan. Kan waktu tu sejuk jadi semuanya beku. Ataupun bila luruh dia akan kehilangan air lah. Okey, batang pokok berbentuk silinder. Maksudnya macam kalau kita pergi sains lab sains tu kan, tempat kita buat uji kaji tu, berbentuk itulah. Mempunyai cabang dahan yang lebih banyak. Spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai untuk kegiatan pembelakan. Contohnya seperti pokok oak, ash, elm, berangan, maple, poplar dan beech. Kamu tengok di sini sebelah kanan kamu tu. Okey, di Korea Utara dan juga di China, Korea, Jepun adalah terdapat juga hutan daun luruh sederhana ni. Okey. Baik, kamu tengok ni haiwan-haiwan dia, badger, beaver. Okey. Ciri hidupan liar dia adalah hidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. So dia selalunya tempat ini adalah 4 musim lah. Setengah hidupan liar seperti chipmunk berhijrah atau berhibernasi pada musim sejuk. Contoh hidupan liar white-letter, headstake, laser, purple emperor. Hidupan liar jenis burung ada seperti burung belatuk hitam dan burung hantu. Okey, manakala kita pergi kepada hutan conifer, iaitu hutan conifer, jadi itu terdapat spesies pokok sahaja. Terdapat beberapa spesies pokok sahaja di kawasan ini. Contohnya pine, fir, spruce dan cedar. Sebab apa spesies kita tengok? Kanopi pokok bentuk kon untuk mengelakkan salji. Sebab apa pokok tak banyak di sini? Sebab dia kawasan sejuk. Hutan conifer ni adalah hutan sejuk. Okey, jadi batang pokok berkulit tebal, lurus dan tinggi. Kepadatan pokok adalah sederhana, tak banyak dan bersaiz kecil, halus dan berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Permukaan daun bersalut tilin untuk mengelakkan ancaman frost, iaitu beku. Kalau tengok dalam Gurusari ni, keadaan yang wujud apabila suhu permukaan jatuh di bawah tahap beku. Maksudnya ayak tak ada. Nampak je macam sejuk, macam ada ayak, tapi dia beku, dia tak boleh buat apa. Okey, pokok conifer punya akar yang pendek dan sesuai tumbuh di tanah podzol, iaitu tanah keras pada musim sejuk. Okey, kamu tengok di sini di kawasan Rusia lah, kawasan Eropah lah, selalunya ada hutan-hutan seperti ini. Okey, baik. Jadi ciri haiwan dia adalah hidupan liar seperti burung dan binatang sangat aktif pada musim panas kerana mencari makanan. Pada musim sejuk selalunya mereka akan berhibernasi. Maksudnya mereka akan tidur ataupun melahirkan anak. Okey, pada musim sejuk rusa dan burung akan berpindah ke kawasan yang lebih panas. Manakala contoh hidupan liar seperti beruang, musling dan tupai merah. Hidupan liar jenis burung pula ada seperti burung hantu, belatuk, burung blue jay dan burung raven. Okey, itu saja pada untuk cikgu hari ini pada 8.1. Jadi kita akan sambung kepentingan dia pada 8.2 dan so itu saja pada cikgu. Yang salah tu datang daripada kelemahan cikgu lah. Yang betul tu moga kita dapat manfaat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.